Hai, hari ini, saya akan menerangkan filem seram Amerika yang dipanggil The Boy. Seorang wanita bernama Greta Evans, mengembara ke United Kingdom selepas diupah sebagai pengasuh oleh keluarga kaya. Apabila dia tiba, dia segera menanggalkan kasutnya dan melihat sekeliling rumah agam itu kerana pemiliknya tiada. Dia terkejut dengan kedatangan seorang lelaki bernama Malcolm. Malcolm sendiri ialah penghantar tempatan, yang sering singgah. Kemudian Malcolm menjemput Greta untuk lawatan. Tidak lama selepas itu, datang seorang wanita tua Puan Hilshire, isteri pemilik rumah. Puan Hilshire bertanya di mana kasut Greta. Greta menunjukkan tempat dia telah menanggalkan kasutnya, dan dia terkejut kerana kasut itu hilang. Puan Hilshire bersahaja berkata, itu mungkin perbuatan anaknya. Kemudian Puan Hilshire menjemput Greta untuk bertemu suaminya, Encik Hilshire. Dia juga memperkenalkannya kepada budak lelaki yang sepatutnya dia jaga. Tetapi yang mengejutkannya, budak lelaki ini ternyata adalah anak patung porselin bernama Brames. Dia ketawa, menganggap itu jenaka. Tetapi Puan Hilshire dan Encik Hilshire kelihatan serius. Puan Hilshire memberitahu Greta, bahawa ramai pengasuh telah memohon pekerjaan itu, tetapi Brames menolak mereka kerana mereka tidak muda dan tidak cantik. The Hilshires mengajar Greta tentang menjaga Brames, meninggalkannya senarai peraturan ketat untuk dipatuhi. Ini termasuk membacakan kepada Brames dengan suara yang lantang dan jelas, memainkan muzik yang kuat untuknya, menyimpan sisa makanan di dalam peti sejuk, memasang perangkap tikus dan memberikan ciuman selamat malam kepada Brames. Puan Hilshire memberitahu Greta bahawa Brames pemalu dan hanya bergerak apabila tiada sesiapa yang memerhati. Encik dan Puan Hilshire kemudian bertanya kepada Brames pendapatnya tentang Greta. Greta berasa pelik dengan apa yang dilihatnya. Encik Hilshire menutup pintu untuk privasi. Tidak lama kemudian, mereka berdua keluar dan memberitahu Greta bahawa Brames menyukai Greta dan dia mahu dia menjaganya. Greta menghubungi kakaknya untuk memberitahunya tentang pengalamannya di rumah. Keesokan harinya, Greta mendengar Puan Hilshire yang marah kerana ternyata Brames menyelongkar biliknya. Kemudian, Encik Hilshire datang, mengatakan bahawa mereka akan pergi bercuti, meninggalkan Greta bersendirian dengan Brames. Encik Hilshire menunjukkan beberapa jadual Greta untuk beberapa hari akan datang. Selepas mereka pergi, Greta mula mengabaikan peraturan, meninggalkan Brames sendirian. Greta bangun mendengar bunyi aneh di tengah malam dan Greta segera mencari punca bunyi aneh itu. Semasa di hadapan lukisan, tiba-tiba ada tangan keluar dari dinding untuk mencekiknya. Ia ternyata menjadi mimpi ngeri. Kemudian Greta masuk ke dalam bilik Brames dan melihat air matanya bergenang. Apabila diperiksa, ternyata siling bocor. Malam itu, tiba-tiba, Greta mendapat panggilan. Tetapi apabila dia mengambilnya, tiada siapa yang bercakap. Pada waktu pagi, Malcolm datang untuk menghantar barangan runcit, dan Greta bertanya beberapa soalan tentang Brames. Malcolm memberitahunya bahawa Brames pernah lelaki sejati dan merupakan anak tunggal kepada Encik dan Puan Hilshire. Tetapi kemudian, suatu hari, rumah mereka terbakar dan selepas tidak dapat melarikan diri tepat pada masanya, Brames meninggal dunia. Anak patung itu hanyalah mekanisme mengatasi untuk keluarga menangani kehilangan mereka. Malcolm kemudiannya mengajaknya berkencan malam itu. Greta bersetuju. Greta bersiap sedia untuk tarikh tersebut. Semasa bercakap dengan kakaknya, Greta melihat Brames sedang memerhatikannya, dan dia menutup pintu. Greta terus mandi. Walau bagaimanapun, dia terkejut apabila mendapati rambutnya telah dipotong dan pakaian serta rantai lehernya hilang. Greta kemudian bergegas mencarinya, dia terpikat ke loteng dengan bunyi aneh. Dia menaiki tangga, dan tiba-tiba, tangga loteng tertutup dengan sendirinya. Greta terkunci di dalam. Malcolm datang untuk menjemput Greta, dan Greta menjerit meminta tolong, tetapi Malcolm tidak mendengarnya. Dan dia pergi sebaliknya. Greta kemudiannya cuba mencari jalan keluar lain. Kemudian tiba-tiba, satu bayang besar muncul di hadapan wajahnya, mengejutkannya. Dan dia pengsan. Pada waktu pagi, apabila Greta bangun, dia dilepaskan secara misteri. Dia menerangkan kepada Malcolm apa yang berlaku malam tadi. Ternyata tangga boleh ditutup dan terbuka sendiri. Greta bertanya kepada Malcolm tentang Brames sekali lagi, dan dia menyatakan bahawa terdapat dua khabar angin tentang Brames.
Terdapat sebilangan orang di bandar itu berasa kasihan kepadanya kerana mereka ingat dia seorang budak lelaki yang sangat baik, tetapi sebaliknya, ada orang lain yang mendakwa bahawa budak lelaki itu jahat. Lewat malam itu, Greta menelefon kakaknya sekali lagi. Kakaknya memberitahunya bahawa bekas teman lelakinya yang kesat bernama Cole telah cuba untuk mengetahui di mana dia berada. Greta sangat membenci Cole. Greta mengalami keguguran selepas dipukul oleh Cole. Greta kemudian bersiap untuk tidur dan menggosok giginya. Baru sahaja dia selesai memberus gigi, dia terdengar bunyi aneh dari bilik Brahms. Dia menghampiri, dan bilik Brahms kelihatan sangat kemas dengan banyak kertas bertaburan. Dia meluruskan kepala Brahms yang sengit, dan tiba-tiba kepala itu bergerak dengan sendirinya, tetapi ia hanyalah satu lagi mimpi ngeri. Keesokan harinya, Greta pergi ke bilik Brahms dan melihat Brahms telah menukar kedudukannya. Dia duduk dengan jadualnya di sebelahnya seolah-olah dia meminta Greta untuk mematuhi dan melakukan segala-galanya seperti yang dijadualkan. Greta, yang terkejut, segera berlari ke biliknya dan cuba menghubungi kakaknya. Tiba-tiba telefon berdering. Semasa Greta menjawab telefon, kedengaran suara kanak-kanak memberitahu Greta supaya mematuhi peraturan. Kemudian bayangan muncul di bawah pintu, dan suara kanak-kanak kedengaran. Greta kini menyedari bahawa anak patung itu menyimpan lebih banyak rahsia daripada yang dia bayangkan pada mulanya. Anak patung itu hidup. Greta kemudian membuka pintu dan melihat dulang makanan berisi sandwich yang diberikan Brahms kepadanya. Ketika itu, perasaan Greta bercampur bau. Ternyata Brahms tidak mahu menyakitinya, dia cuma nak perhatian dia. Dia kemudian menelefon Malcolm dan memberitahunya tentang perkara itu, tetapi Malcolm tidak menganggapnya serius. Satu adegan kemudian mendedahkan Puan dan Encik Hilshire menulis sepucuk surat kepada Brahms yang menyatakan, "Kami tidak tahan untuk hidup dengan apa yang anda telah jadi. Gadis itu milik awak sekarang." Selepas menulis surat ini, Encik dan Puan Hilshire menyumbat kuat mereka dengan batu dan membunuh diri. Greta, yang kini menyedari bahawa Brahms hanyalah semangat seorang budak lelaki yang tidak bersalah yang ingin dijaga, kemudian mula bersikap baik kepada Brahms dan melakukan perkara yang diamanahkan kepadanya. Keesokan harinya, Malcolm datang dengan surat daripada Puan Hilshire dan Encik Hilshire. Dia juga mengajak Greta bersia-sia pada petang itu. Walau bagaimanapun, Greta kini berasa bertanggungjawab terhadap Brahms dan menolak jemputan Malcolm. Kecewa, Malcolm pergi. Greta kemudian terkejut dengan Brahms yang boleh berpindah tempat sendiri. Keesokan harinya, Greta meminta Malcolm datang untuk menunjukkan bahawa Brahms sebenarnya masih hidup. Pada mulanya, dia gagal membuktikannya kerana anak patung itu hanya bergerak apabila tiada sesiapa yang memerhati. Oleh itu, dia kemudian meninggalkan anak patung itu dan ia bergerak. Akhirnya, Malcolm mempercayainya. Malam itu, Malcolm tinggal bersama Greta. Mereka berdua menghabiskan masa bersama. Tetapi aktiviti mereka dihentikan oleh Brahms yang mungkin cemburu. Kemudian mereka berdua berbual di dapur. Malcolm menyedari bahawa Greta semakin terikat dengannya. Dia memberi amaran kepadanya dengan mendedahkan kisah yang lebih terperinci mengenai kematian Brahms. Menurut apa yang dia tahu, semasa dia kecil, Brahms pernah bermain dengan seorang lagi gadis sebayanya bernama Emily Cripps. Pada hari lahir Brahms yang ke-8, Emily pergi bermain dengan Brahms di rumah agam Hilshire dan tidak pernah kembali. Mayatnya kemudian ditemui di dalam hutan dengan tengkoraknya hancur. Apabila polis tiba di rumah agam itu untuk menyoal budak lelaki itu, ia sudah terbakar dan Brahms kemudiannya ditemui mati. Dengan ini, Malcolm membuat kesimpulan bahawa roh Brahms yang berada dalam anak patung itu berkemungkinan jahat. Pada waktu pagi, bekas teman lelaki Greta yang kejam Cole muncul di rumah agam itu, berniat untuk memaksa Greta pulang ke rumah. Untuk keselamatan Greta, Malcolm kekal berdekatan. Pada waktu malam, Greta meminta anak patung itu untuk mendapatkan bantuan. Cole bangun dan melihat mesej yang tertulis dalam darah yang menyuruhnya pergi. Percaya ia dilakukan oleh Greta atau Malcolm, dia menjadi beram. Menyedari bahawa Brahms melakukannya menggunakan darah tikus, dia cuba menjelaskannya kepadanya, tetapi dia enggan mempercayainya. Akhirnya, Malcolm menyertai mereka dan dia juga cuba meyakinkan Cole bahawa terdapat banyak lagi lebih kepada anak patung itu daripada yang dilihat.
Cole berasa marah dan dia menghancurkan anak patung itu sehingga berkeping-keping. Pada masa inilah lampu di rumah mula berkelip. Rumah mula bergegar dan mereka mendengar bunyi bising di sebalik dinding. Cole cuba mencari tahu dari mana datangnya bunyi itu. Kemudian, tiba-tiba cermin itu meletup. Cole ketinggalan di belakang. Dari lubang di belakangnya, muncul seorang lelaki yang ternyata adalah Brahms sebenar yang kini dewasa memakai topeng porselin yang serupa dengan wajah anak patung itu. Brahms mengalahkan Cole dan membunuhnya. Malcolm dan Greta ketakutan dan berlari untuk keselamatan. Greta dan Malcolm menemui bilik Brahms. Di sana, mereka menemui anak patung yang diperbuat daripada pakaian Greta yang hilang, rambut dan barang kemas terletak di katil Brahms. Dari bilik itu, Brahms memerhati Greta selama ini. Greta juga menemui surat selamat tinggal daripada Hilshays, mendedahkan rancangan mereka meninggalkan Greta sebagai pasangan bagi Brahms. Kemudian Brahms menemui mereka. Brahms mengalahkan Malcolm, mengancam untuk membunuhnya jika Greta pergi. Greta dapat melarikan diri dari rumah tetapi kembali untuk menyelamatkan Malcolm. Mempersenjatai dirinya dengan pemutar skru, dia menggunakan peraturan dan memaksa Brahms tidur. Dia meminta ciuman selamat malam. Apabila dia cuba menciumnya, dia menikamnya. Brahms cuba mencekiknya tetapi, dia menolak senjata itu lebih dalam dan dia rebah. Greta menyelamatkan Malcolm dan mereka melarikan diri dari rumah. Dalam adegan penutup filem itu, Brahms boleh dilihat menyusun semula kepingan anak patung itu, menunjukkan bahawa dia mungkin masih hidup. Daripada semua ini, kita boleh menyimpulkan bahawa Brahms tidak pernah mati pada mulanya. Dia sentiasa menjadi kanak-kanak kecil yang berpintal dan dia akhirnya membunuh Emily Cripps pada hari lahirnya yang ke-8. Untuk menyelamatkannya daripada dunia, ibu bapanya membakar rumah mereka sendiri dan memalsukan kematiannya, dan menyembunyikannya di dalam dinding rumah besar mereka. Ia juga mencerminkan sebab Encik dan Puan Hilshays membunuh diri. Akhirnya, rasa bersalah mereka melebihi cinta mereka terhadap anak dan mereka memutuskan untuk menamatkan penderitaan mereka sendiri. Selain itu, terdapat beberapa petunjuk yang dikeluarkan sepanjang masa tayangan filem yang membawa kepada pendedahan besarnya. Pada permulaan filem, apabila Puan Hilshays memberitahu Greta tentang peraturan rumah, dia menjelaskan dengan jelas bahawa Brahms menyukai musiknya yang kuat. Ini menunjukkan bahawa memandangkan Brahms tinggal di dinding, musik atau apa sahaja yang dibacakan kepadanya harus cukup kuat untuk didengari melalui dinding. Keluarga Hilshays juga nampaknya sangat khusus tentang memastikan rumah mereka bebas daripada kutu. Mereka menekankan tentang cara dia dijangka memastikan perangkap tertikus bersih supaya tiada tikus masuk ke dalam dinding rumah. Encik Hilshays juga memberitahunya bahawa mereka menyimpan semua makanan mereka yang belum dimakan dan nampaknya semua makanan ini diberikan kepada Brahms. Puan Hilshays memberitahu Greta bahawa Brahms malu dan hanya bergerak apabila tiada sesiapa yang melihat. Ini menunjukkan bahawa anak patung itu tidak pernah bergerak sendiri tetapi digerakkan oleh Brahms sebenar yang tinggal di dinding. Itulah penjelasan saya untuk filem The Boy. Langgan untuk lebih banyak video seperti ini, sila subscribe dan tekan notis pemberitahuan dan sila tekan like untuk membantu channel kami. Terima kasih kerana menonton.